Bab berwudu tiga kali. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya. Katanya ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana bersuci? Yani bagaimana berwudu? Maka baginda meminta air dalam satu bekas. Lalu baginda membasuh dua tangannya 3 kali dan kemudian membasuh mukanya 3 kali, kemudian membasuh dua lengannya 3 kali, kemudian menyapu kepalanya. Baginda memasukkan 2 jari telunjuknya ke dalam 2 telinganya dan disapu dengan 2 ibu jarinya di atas belakang 2 telinganya, yakni menyapu belakang 2 telinganya dengan 2 ibu jarinya. Wa bis sabbahatain, dengan 2 jari telunjuknya itu batina udhuni, bahagian dalam telinganya. Thumma ghasala rijlaihi thalathan, kemudian baginda membasuh 2 kakinya 3 kali. Kemudian dia berkata, baginda bersabda, hakadha al-wudu, beginilah wudu. Sesiapa yang melebihkan daripada ini atau dia mengurangkan, faqad asaa, dia telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Wa zalama, dan dia telah zalim, telah berlaku zalim. Atau dia telah berlaku zalim dan telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Bab tentang berwudu dua kali. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abu Hurairah bahwa Nabi SAW telah berwudu 2 kali. Diriwayatkan daripada Atha bin Yasar, katanya Ibnu Abbas berkata kepada kami, sukakah kamu aku tunjukkan kepada kamu bagaimana Rasulullah SAW berwudu? Maka dia pun meminta satu bekas berisi air. Maka dia pun ightarafa gharfatan ataupun ghurfatan, mencebok dengan satu cebokan dengan tangan kanannya, lalu berkumur dan isap air ke hidung. Kemudian dia mengambil satu cebokan yang lain, ditampunya dengan kedua belah tangan, ambil dengan sebelah tangan, lepas itu tampu 2 belah tangan. Thumma ghasala wajhahu, kemudian beliau, yakni Ibnu Abbas, membasuh mukanya. Kemudian dia mengambil satu cebokan yang lain, lalu dibasuhnya dengan cebokan itu tangan kanannya. Kemudian dia ambil satu cebokan yang lain pula, lalu dibasuhnya dengan cebokan itu tangan kirinya. Thumma qabadha qabdatan, kemudian dia mencebok lagi, mengambil lagi air. Thumma nafadha yadahu, kemudian dia mengebaskan tangannya. Thumma masaha biha ra'sahu, kemudian dia disapunya dengan cebokan tadi yang telah dikebas tangannya itu kepalanya dan 2 telinganya. Kemudian dia mengambil satu cebokan air lagi, farasha ala rijlihi al-yumna, lalu direnjiskan ke atas kaki kanannya. Wa fiha an-na'l, pada ketika itu dia berselipar. Thumma masaha biyadaihi, kemudian disapunya dengan 2 tangannya, sapu kaki dia itu dengan 2 tangannya, sebelah tangan di sebelah atas kaki dan sebelah tangan lagi di bawah selipar itu. Thumma sana'a, kemudian dilakukannya terhadap kaki yang sebelah lagi itu seperti itu juga. Babul wudu marratan, ini bab berwudu sekali. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya, mahukah kamu aku ceritakan kepada kamu tentang wudu Rasulullah SAW? Dia pun mengambil wudu, yakni sekali-sekali, yakni dengan membasuh sekali-sekali anggota-anggota wudunya. Bab tentang fil farq, bab memisahkan di antara berkumur dan menghisap air ke hidung.
Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Laith, dia menyebutkan daripada Talhah, daripada ayahnya, daripada datuknya, katanya, ini kata datuknya itu, aku telah masuk, maksudnya menemui Nabi SAW. Ketika itu dia sedang berwudu dan air mengalir dari wajahnya dan janggutnya ke atas dadanya. Aku lihat baginda memisahkan, yakni mengasingkan di antara madmadah, berkumur dan mengisap air ke hidung. Bab fil istinthar, ini bab istinthar, yakni menghembuskan air dari hidung. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila seseorang dari kamu berwudu, maka hendaklah dimasukkan ke dalam hidungnya air, kemudian hendaklah dihembuskannya. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah SAW bersabda, hembuskan air 2 kali dengan betul-betul, ataupun 3 kali, yakni dari hidung. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Laqit bin Sabrah, katanya aku Wafidah binil Muntafiq adalah salah seorang, aku adalah salah seorang yang mengikuti rombongan Banil Muntafiq, ataupun termasuk fi wafdi Banil Muntafiq, aku berada dalam rombongan Banil Muntafiq yang mengunjungi Rasulullah SAW. Qala, katanya, kata Laqit, bila kami sampai kepada Rasulullah SAW, kami tidak bertemu dengan dia, kami tidak mendapatinya di rumah. Kebetulannya kami tidak mendapatinya di rumah, tapi kami bertemu Aisyah Ummul Mukminin. Qala, kata Laqit, dia pun menyuruh orang buatkan untuk kami khazirah, yang ini sejenis kuah lah, macam sup gitu. Fasuni'at lana, maka dibuatlah khazirah itu untuk kami. Qala wa utina biqina', dia kata lagi, dan dibawakan kepada kami satu talam, satu bekas. Tapi Qutaibah dalam riwayatnya dia tak ada sebut qina' itu. Qina' ialah tabaq, satu talam yang berisi buah tamar. Kemudian Rasulullah SAW pun datang. Faqala, Nabi SAW pun tanya, asabtum syai'an, kamu telah dapat apa-apa? Atau maknanya kamu telah makan adakah apa-apa? Kalau bahasa ni percakapan, kamu kena apa-apa adakah? Kena apa-apa adakah? Au umira lakum bi syai', ataupun telah disuruh supaya dibuat apa-apakah kepada kamu? Qala, kata Laqit, kami pun menjawab, ya wahai Rasulullah. Qala, katanya, ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba dafa'a, tiba-tiba lalu dafa'a itu maknanya ada seorang penggembala yang sedang menghalau kambingnya, kumpulan kambingnya ke murah, yang di tempat ke kandang lah, ke tempat berehat kambing itu. Wa ma'ahu sakhlah tay'ar, bersamanya ada anak kambing yang sedang bertebek. Faqala, maka Nabi SAW pun tanya, ma wulidta ya fulan, kamu dapat anak apa wahai fulan? Ma wulidta, satu lagi, ma waladat ya fulan, kambing tu beranak apa, yang ni jantan ke betina wahai fulan? Qala bahmah, dia kata betina. Qala fadhbah, Nabi SAW pun kata, sembelihlah untuk kita sebagai gantinya seekor kambing ataupun biri.
Ganti dah muka beranak ni, ambil mana-mana sebagai ganti dia tu, sembelih. Kemudian baginda bersabda la tahsibanna, dia tidak kata la tahsabanna, maknanya sin itu baris di bawah dia sebut la tahsibanna, dia tidak kata la tahsabanna, padahal maknanya sama. Jangan kamu ingat, jangan sekali-kali ingat ni kami sembelih ni kerana kamu, jangan. Kami ada 100 ekor kambing, kami tidak mahu ia bertambah. Bila penggembala dia tu mendapat seekor anak kambing, kami sembelih sebagai gantinya seekor kambing yang lain. Qala, kata perawi ni, qultu, yang laqit, saya pun berkata, wahai Rasulullah, saya ni ada isteri, tetapi lidah dia tu ada sesuatu lah, tetapi lidah dia ni keras sikit, yakni al-badha, yakni dia ni beri kasar sikit lah cakap itu. Qala, yakni lidahnya itu tidak menyenangkan, lidahnya itu tidak menyenangkan saya, yakni karena kata-kata dia yang kasar ataupun yang menyakitkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kalau begitu cerailah. Qala, cerailah dia. Perawi tadi, laqit tadi kata, saya pun berkata, wahai Rasulullah, dia ni hidup bersama saya, yakni lama dah, saya pun dapat anak juga daripada dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, famurha, kalau lagu tu suruhlah dia, kalau begitu suruhlah dia. Dia kata izha, jadi nasihatlah dia. Kalau ada kebaikan pada dia, yakni dengan kamu, dia akan menurut. Fasataf'al, dia akan buat, yakni dia akan menurut apa yang kamu kata tu. Wala tadrib dha'inatak, jangan kamu pukul istrimu itu seperti kamu pukul umayyatak, yakni hamba perempuan. Faqultu ya Rasulullah, saya berkata, wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang wudu. Nabi SAW bersabda, sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal asabi', dan selatilah jari-jari, jari jemari, yakni kamu, wa baligh fil istinsyaq, dan bersungguh-sungguhlah, betul-betullah kamu mengisap air ke hidung, kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Dengan sanad yang satu lagi ni lebih kurang tadi juga, dia makna dia tu sama, cuma dalam tu dia sebut falam nanshab anja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lama kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang, yataqalla yatakaffa, ini dalam keadaan apa kita kata, dalam keadaan perjalanannya gagah, kelihatan gagah, kelihatan perkasa, gagah perkasa. Waqala, perawi ini menyebutkan asidah. Yang ni perawi ni Ibnu Jurayj ni, di riwayat asal ni, di tempat khazirah tadi, makanan tadi dia sebut asidah. Di tempat khazirah tu asidah, itu saja bezanya dengan riwayat tadi. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Jurayj hadis tadi. Qala fihi, di dalamnya dia berkata, idza tawadda'ta famadmid, bila engkau berwuduk maka berkumurlah. Itulah beberapa hadis yang kita baca dalam 2-3 bab. Kita tengok semula. Sebelum ini cerita tentang wuduk, kaifiat wuduk secara umum. Oleh kerana bilangan ini penting juga dalam wuduk, bilangan kali basuh tu, itu penting juga dalam wuduk ni. Maka Imam Abu Daud buat bab yang berasingan, buat bab yang berasingan. Di sini babul wuduk thalathan, bab berwuduk 3 kali. Yang inilah yang paling afdal, dan inilah yang sunnah yang selalu
Dan kebanyakannya Nabi SAW buat 3 kali basuhnya. Itu tujuan. Lepas tu dia buat bab pula, bab berwuduk 2 kali. Ceritanya boleh juga, lagu tu 2 kali pun boleh juga. Tidak kata 3 kali tu mesti tak sah air sembahyang kalau tidak basuh 3 kali. Tak, 2 kali pun boleh juga. Dan seterusnya basuh sekali, mana sekali itu adalah sekurang-kurangnya. Boleh juga, menunjukkan harus, tapi tidak menunjukkan yang afdal. Bukan bermakna itulah yang terbaik. Apa sebab kita faham tidak hak tu yang terbaik? Sebab Rasulullah SAW tidak selalu buat hak tu. Tidak selalu. Hak kebanyakannya dia buat hak lagu ni 3 kali. Hak tadi tu ada ketikanya dia buat gitu. Untuk menunjukkan keharusannya. Boleh sah air sembahyang tu kalau dibasuh sekali-sekali. Semua sekali tu dibasuh sekali-sekali saja boleh. Bab berwuduk 3 kali. Di sini dari segi sanad dia ni, Musaddad dan Abu Awanah tu kita sudah jumpa dah sebelum pada ni. Musa bin Abi Aisyah, ada orang yang sebut molek dia, ada yang kurang senang dengan dia, tetapi kebanyakannya sebut molek, dan pada keseluruhannya boleh terima lah. Bahkan ulama-ulama mengatakan dia ni perawi sahih lah, perawi hadis sahih. Orang yang kata dia ni tidak molek, maknanya dia kerah lah, alah kerah sikit tu. Cuma selepas dia tu ambil daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya. Amr bin Shu'aib daripada ayahnya, daripada datuknya. Ayah dia dan datuk dia tu siapa? Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As. Itu ceritanya. Jadi Amr daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya itu maksudnya Shu'aib. Sekali kita tengok, sekali kita tengok daripada ayahnya ni maksudnya Shu'aib lah. Daripada datuknya, kalau begitu daripada datuknya itu ialah Muhammad. Ana Abdullah bin Amr bin Al-As. Zahirnya nampak begitulah. Kalau biasa-biasanya gitulah caranya, tapi di sini tidak. Di sini tidak. Yang Amr bin Shu'aib, riwayat daripada Amr bin Shu'aib daripada ayahnya. Daripada ayahnya ini, maksud ayahnya ni dhamir ialah Muhammad. Bukan ayahnya tu Shu'aib tu tak, Muhammad. Daripada datuknya yakni Abdullah. Yakni yang meriwayatkan ini Shu'aib tu, daripada Ammar bin Shu'aib, daripada ayahnya yakni Muhammad. Yakni Shu'aib tu meriwayatkan daripada ayahnya Muhammad, dan ayahnya meriwayatkan daripada datuknya, iaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah tu datuk kepada Shu'aib ni, bukan datuk kepada Ammar. Hak ni datuk yang kedua adalah datuk yang kedua, ayah kepada datuk, ayah kepada datuk dia tu Abdullah bin Amr bin Al-As. Kalau nisbah kepada Ammar itu, datuk yang sebenar kepada siapa? Kepada Shu'aib itu, bukan kepada Ammar. Sini ni kena jelas hak ni. Sebab kalau kebiasaannya mengikut kaedah biasa, kalau kata lagu ni an abihi ni, daripada ayah dia ni, daripada Shu'aib tu lah, dhamir tu balik kepada Shu'aib. Tapi sini tidak. Kita tahu mana? Yang ni ulama-ulama sepakat kata lagu tu. Ulama-ulama sepakat kata lagu. Hak ni lain. Hak ni jelas dah. Yang dimaksudkan ayahnya ni, yang ni Muhammad, ayah kepada Shu'aib, yang ni datuk kepada Ammar itu. Cuma masalahnya
Masalah dianya orang pertikaikan hak ni. Riwayat Ammar bin Shu'aib daripada ayahnya, daripada datuknya ni, ada yang mempertikaikan, ada yang tak saya terima riwayat. Sebab apa? Riwayat ini bukan riwayat yang diterima secara langsung, secara sama, secara ikhbar, secara tahdis, tidak. Tetapi riwayat ini sebenarnya berpunca daripada sebuah kitab yang dikumpulkan oleh datuk kepada Syuaib ni, iaitu sahabat tu Abdullah bin Amr bin Al-As. Sahifah namanya As-Sahifatus Sadiqah. As-Sahifatus Sadiqah. Sahifah ni dianya Abdullah bin Amr bin Al-As ni, mana-mana Nabi SAW sebut ataupun apa-apa peristiwa, dia catat, dia tulis dah hadis semasa Nabi SAW. Lepas tu diwarisilah turun-temurun oleh anak cucu dia. Bukan hak ni dia dengar ni daripada datuk dia, lepas tu cucu dia dengar daripada ayah dia, semua sekali seperti mana orang ngaji. Tidak, pakai ambil kitab gitu. Pakai ambil kitab gitu. Setengah kata begitu. Ada yang mengatakan tidak, semua ni dah berlaku ni, mana tidak mustahil, mungkin. Bahkan berdasarkan banyak pendapat-pendapat ulama mengatakan Ammar dah dengan Syuaib, dah dengar, Syuaib dah dengar daripada ayah dia Muhammad, dan Muhammad tu dah dengar daripada ayah dia, yakni Abdullah bin Amr bin Al-As, dah dengar berlaku. Bila dah dengar berlaku, maka dia anggap ini semua ni didengar. Kalau tidak pun dia bagi ijazah secara munawalah ke. Tetapi dalam kitab-kitab tinggi tafsir macam Bukhari tafsir tak ada ni lagu ni. Dia taraf Tirmizi, ni Abu Daud, adalah lagu ni. Oleh kerana dipertikaikan setengah kata tafsir ni tafsir lagu ni, maka taraf dia tu jadi turun. Sebab itu ramai juga ulama yang mengatakan riwayat ni Ammar bin Shu'aib daripada ayahnya, daripada datuk dia ni, dia tak akan naik sampai ke sahih, sampai ke peringkat sahih. Dia hasan saja, hasan. Walaupun bagaimanapun, kalau kita terima hasan pun boleh dipakai. Hasan ini boleh dipakai, boleh dijadikan hujah juga, boleh dijadikan hujah, dan boleh dijadikan panduan, sandaran, landasan dalam membuat hukum, dalam membuat hukum. Gitulah kedudukannya. Kalau nak baca semua tu rasanya panjanglah. Kalau dalam Badlul Majhud ni siapa-siapa ada boleh baca lah. Macam Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ni Imamul Jarh wa Ta'dil, dia ni keras sikit. Dia kata idza rawa anhu as-thiqat fa huwa thiqah yuhtajju bihi. Mana setara keras dia tu, dia kata lagu tu, kalau dia orang yang thiqah meriwayatkan daripada dia, maka riwayat dia boleh dijadikan hujah. Mana kuatlah. Tu setara dia payah nak terima orang dia tu. Tu pun dia kata lagu tu. Ali ibn al-Madini meriwayatkan daripada Yahya bin Sa'id, dia kata hadithu indana wahin, hadis dia tu lemah di sisi kita. Ibnu Uyainah pula kata hadithu indana fihi syai', ada sesuatu yang tidak memuaskan lah dalam hadis dia tu. Dan ramai lagi lah lain-lain tu, kalau nak baca panjang lah. Orang ni kata gini, orang ni kata gini. Kesimpulannya paling tidak setelah diterima, orang yang tidak puas hati dengan dia tu pun masih lagi menganggap dia ni boleh dipakai, dan hadis dia berada di taraf hasan. Ada pula mungkin kalau kita jumpa dalam setengah-setengah kitab, dia kata hadis ni sahih, apa kita kata hasan. Boleh jadi melihat kepada tarik yang lain, jalan riwayat yang lain, isinya sama. Jadi gabungan yang dimaksudkan dengan sahih tadi boleh jadi dilihat kepada riwayat yang lain, sudut riwayat yang lain. Gitulah. Jadi ada 3 golongan lah, kesimpulannya ada 3 golongan dalam masalah Ammar bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Ada satu golongan kata dhaif langsung, memang hak dia tak sarayak, siapa pun riwayat dhaif,
Dhaif. Satu golongan lagi ni hak dia satu golongan lagi mengatakan dia ni thiqah. Tetapi hak dia riwayat daripada abihi an jaddihi tu, hak tu dhaif, hak tu saja hak dhaif. Hak lain tak. Sebab dia tu sendiri tak apa, dia tu sendiri. Tapi hak riwayat hak ni sebab tadilah, sebab dia mau tahu riwayat tu daripada kitab. Ini menunjukkan mana kalau kita ada kitab Bukhari saja, kita pun ambil. Dia tidak bertaut lagi tu, tidak bersambung lagi tu. Tak bersambung, tak boleh lagu tu. Walaupun kita warisi, kita warisi benda tu. Ayah kita memang belajar Bukhari, ambil daripada guru. Kita tak belajar, tapi kita ambil kitab dia saja. Tak jadi, tak boleh, tidak sah lagi. Mana dari segi tahammul hadis itu, tahammul yang ni penerimaan hadis tu tidak sah lagi. Setara tu dia kena terima, kalau baca tu ya, dia kalau belajar hadis ni dia baca sesuai, walaupun tahu dah mana dia tahu, dah baca semacam sebab sanilah nak bersambung, pasti bersambung. Tidak kata secara ijazah ni lagu lain. Ijazah ni saya ijazah lah apa yang ada dalam ni, hak saya terima daripada guru saya. Dia tak belajar, ijazah saja. Lagu tu ijazah. Hak tu pun tak kemas, tak sih lagi. Hak naknya dengar daripada tok guru, ataupun tok guru baca depan tok guru dengar. Tu baru jalan. Baru sah dia terima. Kalau tidak tak apa ni, tak termasuk dalam tahammul hadis. Dalam istilah ulama hadis tak termasuk. Sebab tu ya orang gomo sangat tu, dia kena ngaji hadis, tak boleh kalau tidak, tak sah. Sebab saat ni tengok dia ni, walaupun dia tu sendiri molek, tapi orang pertikal dia tu tak apa, siqah. Tapi kalau ambil daripada ayah dia, daripada datuk dia ni, ni dhaif, dia dhaif tu. Ni golongan yang kedua. Golongan yang ketiga mengatakan dia ni tak apa, boleh terima. Walaupun hak ni an abihi an jaddi ni pun boleh terima. Tiga golongan. Dia kata ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Kena ingat hak ni cerita ni bukan dia saja yang riwayat. Sebelum pada ni pun kita jumpa dah isi hadis ni. Hak serupa dia cerita ni orang lain pun ramai dah. Bukan satu jalan ni saja yang sampai kepada kitanya. Apa lagi riwayat dia ni pun boleh diterima juga. Kalau katakanlah hak ni dia saja je ada, pun boleh terima. Apatah lagi orang lain ramai lagi sebut lagu ni juga, isi dia je, matan hadis tu lebih kurang lagu ni lah. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, bagaimana berwudu? Nabi SAW pun minta air, sebab dengan cara tunjuk secara praktikal ni lebih terang lah, lebih nampak, lebih jelas daripada cerita dengan huraian begitu. Dia pun minta air dalam satu bekas, lepas tu basuh tangan 3 kali dan seterusnya lah, dan sapu kepala dia. Ni dia sebut gini lah. Dalam riwayat-riwayat sahih yang lain pun, kalau tak ada sebut sekali, dia tak ada sebut gapo-gapo, sapu kepala saja gitu. Kalau ada orang sebut sapu kepala sekali, itu dhaif, tak ada sahih. Hak sahih sama ada 3 kali. Hak sapu kepala 3 kali tu, hak tu hak dhaif. Hak sapu kepala sekali, hak tu hak sahih. Ataupun tak ada sebut berapa kali, macam sini. Hak sapu 3 kali tu, 3 kali sapu dengan air yang berlainan, itu dhaif. Tak ada satu pun yang sahih. Adapun hak sapu sekali, tu ada sahih banyak. Baru ni kita sudah baca dah. Ataupun tak ada sebut, macam sini. Kemudian disapu kepalanya, sekatu. Berapa kali tak ada sebut. Hak lain semua sebut 3 kali. 3 kali belakang. Anggota lain 3 kali. Sapu kepala tidak. Dan baginda memasukkan 2 jari sabahah. Ada juga disebut sababah. Ini maknanya hak moleknya kita baiki bahasa ni. Berdasarkan hadis ini, Nabi SAW sudah baiki bahasa Arab hak asal. Sabahah atau musabbihah.
Tu ada sebut dah. Mana kalau sababah ni jari telunjuk. Sababah ni apa makna? Jari apa ni, nyuk supah. Apabila dia nak supah orang, dia kata dia tunjuk. Ni jari buat sumpah orang, buat maki orang. Jadi dia buat gitulah jari dia, jari telunjuk. Tu zaman jahiliah. Sepatutnya jari ni bukan tunjuk nak apa ni, untuk sumpah ataupun untuk maki orang. Tapi sepatutnya kita guna, dan kita dia ajar dalam Islam ni guna ni untuk tasbih. Tasbih untuk menyucikan Tuhan, untuk ingat Tuhan. Gitu. Jari ni guna untuk tasbih. Itu yang dikatakan sabbahatain. Apa sebut dua jari telunjuk? Dua. Hak telunjuk, hak biasanya telunjuk ni tunjuk pada ketika tahiyat tu, kita kata jari ni bukan dua. Hak sabbahnya. Begitu juga kalau kita tasbih pun, katakanlah kalau kita terima ambil guna tasbih sekalipun, guna hak ni tidak hak ni. Apa makna kata dua jari tasbih ni? Ini bab taglib orang panggil, termasuk dalam bab taglib. Seperti Abu Bakar dan Umar itu dipanggil Umarain. Abu Bakar dan Umar itu dua Umar. Dua Umar kan, Abu Bakar itu dipanggil Umar juga. Itu ini penggunaan bahasa Arab, memang diguna lagu tu. Abawain, dua ibu bapa. Abawain, abun, abawain itu tasniah tu. Kalau nak kira dua bapa lah. Tidak, dua ibu bapa maksudnya. Itu masuk dalam bab taglib orang panggil. Banyak dalam bahasa Arab lagu tu. Hak ni pun masuk dalam bab taglib. Yang sebenarnya buat guna untuk tasbih tu sebelah ni ya, alik kanan ni. Tapi di sini guna kedua-dua belah. Bukan makna guna sebelah ni ya. Pada ketika ambil sembahyang guna sebelah ni, lepas tu alik ni pun buat. Tak, tidak lagu tu. Guna kedua-dua. Tapi untuk tasbih ke tu? Tak, tidak untuk tasbih. Untuk ni. Untuk apa ni? Sapu telinga. Apa guna untuk tasbih ni? Guna apa ni, jari disebut untuk tasbih. Padahal ni bukan untuk tasbih. Mengikut hak kebanyakan. Hak kebanyakannya diguna untuk tasbih. Begitu. Jadi sapu kepala dan memasukkan jari dia, jari telunjuk. Kita kata jari telunjuk ke dalam dua telinganya dan disapu dengan ni ibu jari. Ni zahir. Ni belakang ataupun bahagian luar dua telinga. Sapu. Ni kut dalam. Telunjuk ni kut dalam. Hak ni kut luar. Gitu. Maknanya sapu kepala tu selalulah. Tak ada sebut ambil air lain gapo tu untuk telinga tadi, tak ada sebut. Inilah di antara dalil orang yang mengatakan tak ada ambil air lain untuk sapu telinga tadi. Air hak sani juga, hak kepala sani juga. Artinya hak kepala tu pun tidak cara basuh, sapu dah. Maknanya air tu tak ada benar dah lah, kita kata. Sapu telinga ni setelah sapu kepala kira-kiranya lagi kering lah berbanding dengan sapu kepala tu. Itu pun dikira sudah memadai. Baru ni kita sudah bicara juga lebih kurang berkenaan dengan telinga tu. Hadis al-udhunani minar ra'si tu. Kemudian baginda membasuh dua kakinya 3 kali. Basuh kaki 3 kali. Maksudnya alik ni 3, alik ni 3. Lepas tu dia kata hakadha al-wudu, beginilah wudu. Yani wudu yang sebenar. Hakadha al-wudu. Al-wudu alif lam di situ, alif lam hakikat. Inilah hakikat wudu. Atau inilah wudu yang sempurna. Inilah wudu yang sempurna, itu maknanya. Inilah wudu yang sebenarnya. Itu makna alif lam hakikat. Seperti kita kata dalam hadis ada sebutkan laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukan kerana banyak mata benda, banyak harta benda, tetapi kekayaan sebenar. Walakinnal ghina, sebenar tu ambil mana? Kekayaan sejati. Kekayaan apa ni yang betul-betul kekayaan ialah kaya jiwa. Al-ghina di situ makna hakikat, serupa juga di sini. Inilah wudu, yakni wudu yang sempurna. Inilah wudu yang sebenar, yakni seperti mana yang aku nak.
Faman zada ala hadha, oleh kerana inilah wuduk yang sebenar, inilah wuduk yang tepat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya, dan inilah wuduk yang sempurna, maka sesiapa yang melebihkan daripada ini, daripada hak tadi, ataupun mengurangkan, faqad asaa wa zalamah, sesungguhnya dia telah melakukan sesuatu yang tidak baik, wa zalamah, dan dia telah berlaku zalim. Ataupun sebaliknya, dia tidak berapa pasti ni. Ini syak. Hak mana dulu? Zalama dulu ke asaa dulu? Apa ni? Ataupun zalama dulu, asaa kemudian. Hak tu tak apalah, kedua-duanya memberi makna yang sama. Daripada sinilah ulama-ulama hadis-hadis seumpama inilah, ulama-ulama yang taksir tu sapu telinga dengan air suku misalnya, 3 kali pula sapu kepala 3 kali, dia taksir, dia kemah. Sebab apa? Nabi SAW kata, siapa yang lebih daripada hak ni atau kurang daripada hak ni, sesungguhnya dia telah asa'a wa zalama. Sebab tu jangan, dia kata jangan. Apa makna asa'a wa zalama? Apa makna? Ada beberapa makna. Di antaranya, ini salah satunya, ada ulama mengatakan asa'a, dia telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Kerana apa? Kerana dia meninggalkan sunnah. Sunnah tidak lagu tu. Sunnah sekat 3 kalau ala kebanyak. Ataupun kurang daripada hak tu, dia meninggalkan sunnah. Tak jadi. Kalau kurang daripada hak ni, kurang daripada 3 ni, tak jadi, tak dapatlah apa kelebihan tu. Wa zalama, apa makna berlaku zalim? Mana dia menzalimi diri dia sendiri dengan menyalahi perbuatan Nabi SAW. Tu orang ni buat nyaya ke diri sendiri juga. Pasal apa? Kalau ikut Nabi boleh pahala, ni tak boleh saja, padahal patutnya dia dapat pahala. Sini tak kena tu. Itu makna menzalimi diri dia sendiri. Penat sajalah, penat. Yang pertama. Yang kedua, kerana dia memenatkan diri dia buat lebih daripada 3, padahal tak ada boleh apa-apa, sia-sia, tak dapat pahala. Ataupun kerana dia sia-siakan air, sia-sia saja air sepatutnya boleh guna untuk benda lain, tapi kerana pelebih tadi, jadi sia-sia air, bazir air. Dan menzalimi diri itu lagu mana? Hak sepatutnya dia boleh pahala, tapi dengan sebab dia langgar saat ni tak boleh pahala. Tak boleh pahala. Air semaya tu sah. Air semaya, masalah pahala tu suku. Air semaya tu sah. Lepas tu sah. Yang kedua, dengan makna zalim ni, zalim lagu mana? Kalau dia anggap hak lain tu lebih molek, kecuali kalau dia buat, dia tahu hak 3 tu hak paling afdalnya. Kalau dia kata 2 lebih molek atau 1 lebih molek, dengan pegang lagu tu, tu zalim. Zalim. Dia langgar tu, langgar had. Dia telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Tidak baik tu apa lagu mana? Boleh jadi apabila dia buat lagu tu, dia kata lagu tu, dia duduk ajar lagu tu, orang akan buat lagu tu. Habis orang lain tak boleh pahala, kes dia. Habis orang lain tak boleh pahala, kes dia. Itu makna zalim. Itu makna buat tidak baik. Kalau sekat tu saja tu zalim saja, buat tidak baik. Kalau sekat tadi. Tapi kalau dia kata 3 apa? Kalau dia pandai lekang dengannya, boleh jadi rosak akidah dia, boleh jadi murtad seseorang itu, wal'iyadzubillah. Jangan main-main. Walaupun benda tu sunat, kita tak boleh buat je. Kita tak boleh buat je. Kalau kita perbuatan kita tahu hak tu 3 kali air banyak, tapi kita buat semua, langgar semua, buat sekali semua, tapi kita terima tu, kita tidak jah. Cuma kita perbuatan kita tadi sekali semua, itu asa'a wa zalama, tak usah akidah sah air semaya tu. Tapi kalau siapa ke mereka tadi jah nak tukar dah, hak ni hak lebih molek, kalau siapa mereka tu rusak. Lagu tu lah kaedahnya.
tidak nanti benda besar. Tolak ataupun nafi tidak nanti benda besar, benda kecil pun, benda sunat pun, kalau jahil tak boleh. Kita kena terima lah apabila kita ngaji faham. Hak tiga ni hak sunnah. Nak buat sekali boleh, nak buat dua boleh, tapi kena tahu hak tu, kena tahu dalam i'tikad kita, pegangan kita, tiga tu hak afdal. Ataupun ada orang yang kata tidak, 4 ataupun 5 kau afdal, ada. Tak lagi. Kalau dia kemah juga, hak ni hak lebih baik, dia langgar, boleh jadi rosak akidah dia. Tapi kalau dia buat kerana was-was dia 5 kali sampai 7 kali, itu sah, cuma tak dapat pahala lah. Ini sebenarnya cara yang seperti ini cukup baik untuk mengekang apa ni orang kata kebiasaan ataupun tabiat was-was. Orang was-was tu dia kena faham hak ni. Tak faham hak ni jadi pergi melarat kursi tu, dia nak agak dia. Tapi syaitan ni susah, syaitan ni. Dia kata, cara kau nak pahala mu, kata dia. Aku takut tak sah. Dia kata lagu tu pula. Aku takut tak sah. Sebab tu dia kira sekali pun tak jadi lagi ni hak dia basuh muka. Hak tu yang jadi banyak kali tu. Tu bahaya tu. Syaitan pergi bisik dia kata, untuk sudut caw pahala biarlah, kalau mu tahu dah lebih pada 3 tak boleh pahala pun, biarlah. Aku duduk kira biar musuh je air semaya. Basuh banyak. Puasa sekali tadi tak jadi, 3 kali pun tak jadi. Nak jadi sekali ni. Tu dia mari bisik tu pula. Hak sebenarnya kita faham hak ni sudah. Nak kalau kita tak boleh pahala. Itu sah. Yang keduanya, kalau kita kata mana satu ni dalam banyak-banyak ni hak kita kira jadi. Hak mana satu? Hak yang pertama, hak yang kedua, hak yang ketiga, hak bagi orang was-was lah. Hak yang kelima ke, hak yang ketujuh. Mana tahu? Yang kita kata hak yang 7 tu hak jadi. Mana kata? Tak tahu juga. Sopo juga dengan hak 3 tu kalau nak kira. Ni benda harap kepada Tuhan. Kita tak tahu belaka, tak nampak belaka. Kita yakin sebab apa? Nabi SAW cerita lagu tu. Dia tak ada ayat panduan lain. Nak tahu Tuhan terima tak terima ni, ada lagu ni kau tak ada. Sekadar tu. Buat tu cukup. Itulah yang dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya kepada perkara ghaib. Hak lagu tu, walaupun kita tak nampak lagu mana, kita buat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat. Lagu tu. Sampai Ibnul Mubarak berkata, aku rasa tak senang. Takut orang yang lebih ambil air sembahyang lebih daripada 3 kali, takut dosa, kata dia. Takut sampai ke situ perginya. Dia bimbang. Boleh jadi sampai jadi dosa. Imam Ahmad dan Ishaq kata, la yazidu ala thalath illa rajulun mubtalan. Tidak akan lebih daripada 3 kali kecuali orang yang ada masalah. Masalah apa? Masalah was-was lah. Dosa. Kena biasakan begitu. Dia kalau kira was-was ni susah. Iyalah, kalau Fatihah tu wajib baca Fatihah. Dia tak jadi Fatihah tu, tak jadi. Sampai orang rokok tu pun dah muka rokok tu boleh lagi. Baru orang nak bangun tu baru jadi. Dia tahu mana baru jadi akhir tu. Macam mana dia boleh yakin? Sepatutnya dia yakin dengan dia baca dulu, supaya tak tahu juga hak ujung. Kita takut dia boleh ke syaitan. Hak akhir dia kata jadi tu sebenarnya tak jadi, tapi kerana gaduh nak ikut imam saat ni, takut terlepas, dia pergi tunduk kata hak sebenarnya tak jadi. Sampai ke bila tak akan tenang jiwa dia. Ini yang dikira 3 kali ni, yang tiap-tiap satunya telah sempurna. Kena faham. Tiap-tiap satunya telah sempurna. Yang ni kalau kita basuh tangan, kali yang pertama tadi, ada hak tidak kena. Ada sisi ikan. Kalau misalnya kita kata ada apa-apa yang tidak pergi, tak kena air, tu tak kira sekali tu. Tak kira sekali. Kena tanggah hak tu dulu. Mana hak basuh dah tadi tidak dikira sekali, tak kira semula.
Maknanya basuh tu rata tu sempurna. Begitu juga yang kedua, begitu juga yang ketiga. Yang dikira 3 kali tu yang sempurna, yang rata belaka. Kalau tidak rata, tak sempurna lagi. Tak sempurna lagi. Tidak sempurna sebagai 1 kali, tidak. Yang dikira sebagai 1 kalinya apabila kena rata belaka. Ini bermakna kalau kita basuh kaki ada tempat tak kena, boleh basuh sampai 4 kali, 5 kali, boleh. Boleh basuh. Sebab hak tak kena tadi tidak dikira sekali. Tapi janganlah pula sampai bawa jadi was-was pula. Kena basuh tu setiap kali basuh tu biar pastikan rata lah. Gitulah yang sebaik-baik. Itulah termasuk dalam isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Mana setiap kali basuh tadi biar rata. Biar rata. Mana sehingga boleh dikira 1 kali. Tidak lebih daripada 3 kali. Itulah yang sebaik-baik. Seterusnya bab wudu, berwudu 2 kali. Berwudu 2 kali. Ini tak ada apa, dia riwayat bahawa Nabi SAW berwudu 2 kali. Ini pun sanad yang dipertikaikan, tidak berapa kuat. Tidak berapa kuat. Paling tinggi dia ni hasan juga. Paling tinggi dia ni hasan juga. Dengan sebab itulah hak 2 kali, hak sekali ke apa ni, dia tidak lebih kuat, tidak menjadi sunnah yang molek kita buat selalu. Sebab apa? Hadis-hadis dia tu tidak kuat mana. Kalaupun boleh jadi hujah, sekadar menyatakan harus, boleh, kadang-kadang boleh. Sekadar tu. Bukan menyatakan yang terbaik, yang paling afdal. Hak kebanyakannya, hak sahih, hak tinggi-tinggi, 3 kali. Sebab apa? Sebab di sini satunya perawi dia tu. Perawi dia tu apa ni? Zaid bin Al-Hubab. Zaid bin Al-Hubab. Ada kata thiqah, ada kata saduq, salih. Ini tidak tinggi ni. Tidak tinggi ni. Lafaz ta'dil yang tidak tinggi. Abu Daud kata, saya telah dengar Imam Ahmad berkata Zaid bin Hubab ini saduq. Saduq. Tetapi dia ni kathir al-khata'. Banyak tersalah. Saduq ni istilah yang lafaz ta'dil yang rendah, tidak tinggi. Sehingga boleh ada sifat-sifat yang tidak sempurna tadi, macam banyak salah. Kalau dia riwayat daripada orang yang masyhur, boleh kira lah hadis dia tu boleh dijadikan iktibar saja, sokongan saja, bukan nak jadi sebagai asas, tak boleh. Kalau riwayat dia daripada orang-orang yang majhul, mesti ada perkara-perkara mungkar, mesti ada perkara-perkara mungkar dalam riwayat dia tu. Dan banyak lagi yang lain sebutkan, maknanya tahap dia tu tidak tinggi. Ini bukan perawi sahih lah kalau setara tu sebut tu. Kalau perawi sahih ni dia lagu lain, thiqah, sabtun, hafiz, hujjah, lagu tu baru tinggi. Thiqah ataupun kita kata sabtun 2 kali ulat, baru kuat. Itu perawi sahih-sahih tu. Kalau setara ni dia tidak naik sahih. Gitulah kaedah hadis ni. Dia melihat kepada sanad tu. Sanad tu, isi hadis tu kita boleh terima, tak apa. Boleh jadi dia ada melalui jalan riwayat yang lain pula, yang lebih baik daripada ni, tak apa. Orang kata dhaif ke hasan ke hadis tu, dia berdasarkan sanad. Yang keduanya Abdurrahman bin Thauban. Dia ni ambil daripada siapa dia? Abdurrahman bin Thauban. Siapa dia? Abdurrahman bin Thauban. Wa Abdurrahman bin Thabit bin Thauban. Qala Asram an Ahmad. Imam Asram, anak murid Imam Ahmad, dia menukilkan kata-kata Imam Ahmad tentang dia ni. Ahadithu manakir. Hadis-hadisnya manakir, mungkar. Yang ni nak boleh jadi mungkar tu dia tu perawi dhaif. Lepas tu dia riwayat tak serupa dengan orang sahih. Itulah mungkar lah.
Muhammad Al-Warraq meriwayatkan daripada Ahmad, lam yakun bil qawi fil hadis, tak kuat dalam hadis. Imam Ahmad kata. Ibnu Ma'in kata salih. Pada ketika yang lain dia kata dhaif. Ibnu Abi Khaythamah berkata, dia ambil daripada Ibnu Ma'in, la syai', tak ada gapo. Tak ada gapo. Ya'qub bin Syaibah kata macam-macam lah. Ni kebanyakannya. Nasa'i kata dhaif. Pada ketika yang lain dia kata laisa bil qawi, tak kuat. Pada ketika yang lain laisa bi thiqah. Ke mana-mana menunjukkan tak kemah lah, tidak thiqah. Gitu. Dia ni seorang yang soleh, orang yang baik. Hadis dia walaupun dia ni dhaif, boleh ditulis hadis, bukan makna nak buat hujah. Boleh ditulis untuk buat perbandingan, untuk tengok, nak tengok sekadar tu. Ada juga orang yang tak boleh tulis pun tak boleh, ulama tak bui, tak tulis pun tak boleh, bahaya kalau tulis tu. Ada hak lagu tu. Hak ni boleh sekarang nak tulis, tapi nak buat hujah tak boleh. Uthman Ad-Darimi meriwayatkan daripada Duhaim, thiqah yurma bil qadar, ani benda. Dia ni dituduh berpahaman qadari. Dituduh berpahaman qadari, qadariyah lah. Begitulah. Selain daripada tu, semasa akhir hayat dia ni, fikiran dia berubah. Dia jadi nyanyuk. Begitulah ceritanya. Mana tak kemah lah hadis ni. Paling tinggi dia hasan. Kalau tidak pun, bagi orang-orang yang mengatakan dhaif tu, tertudah dhaif dalam hadis ni. Kalau tak sabit orang lain, dia seorang pun. Bagi Imam Nasa'i misalnya, kata dhaif dah, tertudah, tak lagi dah. Apabila dia kata dhaif orang ni, bagi dia hadis dia dhaif, orang lain kata hasan pula, itu bagi orang lain. Gitu. Gitu. Boleh jadilah kalau kita nak mengambil kira hasan ini, tengok dari sudut lain, riwayat-riwayat yang lain yang tak ada orang-orang ni, ada juga sebut sekali. Dari sudut tu tak apa. Tapi nak buat amalan semua sebagai sesuatu yang sunnah, yang dimaksudkan sunnah tu mendatangkan pahala, ada keistimewaan dia, lagu tu tidak. Sekadar harus, boleh. Nabi SAW kadang-kadang buat untuk menunjukkan harus, sekadar tu lah. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Abbas ni. Hak ni pun ada masalah juga. Perawi dia tu mana tidak disepakati. Sebab itulah kita kena faham dalam Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi ke apa. Nasa'i lebih tinggi lagi. Nasa'i itu lebih tinggi lagi, lebih kemah lagi perawi-perawi dia. Kalau Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah ni ramailah jenis-jenis lagu ni, perawi-perawi ni yang tidak sepakat ulama tentang kebaikan dia. Adalah orang ni pertikaikan.